Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'i wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وصحة الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا رسول الله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa fa'al kadzalika li ahbabi abadan ya rabbal alamin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu aw naqra'uhu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfazhu alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilaihi arhamar rahimin. Allahumma 'allimna Allahumma arzuqna 'ilman na'rifu bihi kaifa nudajika ya rahman ya rabbal alamin. Amin amin Allahumma amin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua tuan-tuan puan-puan yang sedang bersama dengan kapsul 15 minit Asmaul Husna, aku buat center, dan saya juga menjawab salam pada semua yang telah memberi salam di bahagian komen dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Puan Siti Hajar, Puan Nursiah, Puan Rafidah, dan semualah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. InsyaAllah pada hari ini kita akan berinteraksi, berkongsi dengan nama daripada nama Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Alim. Al-Alim yang bermaksud yang Maha Mengetahui. Kita dalam siri yang ke-19, minggu yang ke-5, dan hari ini nama yang ke-20, Al-Alim. Jalla Jalaluh wa taqaddasat asma'uh. Al-Alim kalau dilihat pada makna terjemahan dalam sebahagian kitab bahasa Melayunya diterjemahkan dengan yang Maha Mengetahui. Yang Maha Mengetahui. Dalam sebahagian terjemahan disebutkan yang Maha meliputi pengetahuannya tentang makhluk. Kedua-duanya samalah maksud. Bila dilihat dalam sebahagian huraian ulama, para ulama menterjemah, memaknakan Al-Alim itu, menyebutkan bahawa Al-Alim itu adalah nama yang Allah Ta'ala sebutkan bagi dirinya. Al-Alim itu nama yang Allah Ta'ala sebut bagi dirinya. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan yang merujuk kepada makna tahu, antaranya alima, arafa, dara, adraka, banyaklah makna mengetahui itu dalam bahasa Arab. Kalimah maksud tahu itu dalam bahasa Arab banyak. Tapi Allah Ta'ala telah memilih untuk menamakan dirinya dengan nama Al-Alim. Jadi ini nama yang Allah Ta'ala pilih untuk dirinya. Maka selayaklah, tentulah Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang ada pada rahsia nama tersebut. Jadi para ulama menjelaskan daripada mana Al-Alim itu adalah daripada sirah mubalaghah. Kita sebut kan, mubalaghah tu kalau dalam siri pengajian sebelum ni, mubalaghah maksudnya banyak. Jadi banyak daripada alim. Alim yang maksudnya yang mengetahui, tapi pengetahuannya tu berulang-ulang, banyak mengetahui dan sentiasa mengetahui. Begitu. Dan sifat, kalau kita belajar dalam sifat 20 akidah Asy'ariyah yang disusun, sifat 20 akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah tu, disebutkan bahawa ilmu Allah ini sifat yang mana sejak azali kekal begitu dan tidak berubah-ubah. Maksudnya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu kekal, tidak berubah-ubah daripada sejak azali sampailah selama-lamanya. Dan kekalnya pengetahuan Allah Taala itu tidak akan berkurang. Daripada dulu sampai sekarang tahunya begitu, kan. Dan Allah Ta'ala Maha mengetahui terhadap seluruh daripada urusan hamba-hambanya. Ilmu Allah tentang diri Allah, ilmu Allah tentang makhluk. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Sebab itu dinamakan Alim.
yang maha mengetahui. Kemudian disebutkan di sini al-alim bima fi suduril alamin wa bima fi harakati khawatiril khalaiq ajma'in. Allah Ta'ala itu mengetahui tentang apa yang ada di dalam dada-dada hamba-hambanya. Di seluruh daripada kalangan makhluk ni, Allah Ta'ala mengetahui apa yang tersorok dalam dada hamba-hambanya. Maksudnya apa yang tersimpan dalam hati. Kalau apa yang tersimpan, apa yang terluah di bibir itu semua orang tahu. Makhluk juga tahu. Tapi apa yang tersorok dalam hati hamba tu, hati makhluk tu, itu bukan bukan semua orang tahu. Hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui hakikatnya, kan. Wa bima fi harakati khawatir, dan apa yang lintasan-lintasan yang melalu dalam hati hamba-hambanya. Lintasan ni maksudnya perkara yang masuk sekejap, kan, masuk lintasan. Lintasan ni tak sama macam fikir, kan. Khawatir ni masuk, kadang hilang, masuk. Benda yang terlintas di hati, dia lalu saja kadang. Boleh. Kemudian al-muhitu ilmuhu bikulli syai' al-muhitu ilmuhu bikulli syai'in fala takhfa alaihi khafiyah. Yang maha meliput ilmunya akan segala sesuatu. Itu maksudnya maha mengetahui. Sebab apa? Sebab ilmu Allah Ta'ala itu meliputi segala sesuatu. Allah Ta'ala tahu tentang sesuatu kerana ilmunya meliputi segala sesuatu. Dan fala takhfa alaihi khafiyah, dan tidak ada yang tersembunyi di sisinya, walaupun perkara yang tersembunyi. Jadi dari sudut manusia itu perkara itu tersembunyi, tapi di sisi Allah itu perkara itu tidak tersembunyi. Jadi apa yang tersembunyi di mana? Itu tersembunyi di dalam hati manusia. Jadi Allah Ta'ala mengetahui keseluruhan. Al-muhitu bi ilmuhu bi kulli syai'in. Dalam firman Allah dalam surah Al-Luqman disebut innallaha alimun khabir. Allah Ta'ala itu maha mengetahui, dan maha alimun, maha mengetahui, khabirun pun maha mengetahui. Dua-duanya nama Allah. Dalam surah Al-Luqman ayat 96. Innallaha alimun khabir. Alimun maha mengetahui, khabirun juga maha mengetahui. Cumanya kalau nak dinisbahkan kepada pengamalan alim tu tahu, khabir tu tahu dengan praktikalnya sekali. Jadi tapi bila dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maha mengetahuilah, maha mengetahui. Maksudnya Allah Taala ni nak bagi tahu kepada kita yang sesungguhnya dia maha mengetahui. Sebab tu disebut alimun khabirun. Kemudian Allah Ta'ala sendiri bagi tahu dalam surah Al-Anfal ayat 43, innahu alimun bizatis sudur. Sesungguhnya dia maha mengetahui tentang apa yang tersimpan di dalam hati-hati. Tersimpan dalam hati-hati. Manusialah maksudnya. Kemudian alimul ghaibi wasyahadah. Surah Al-An'am ayat 73. Dia yang maha mengetahui tentang apa yang tidak nampak dari pandangan manusia, ni alam ghaib, dan apa yang ternampak, apa yang kelihatan pada pandangan manusia di alam syahadah. Jadi maksudnya apa yang manusia tahu, Allah Ta'ala tahu. Apa yang manusia tak tahu, Allah Ta'ala juga tahu, kan. Rabbukum a'lamu bikum. Surah Al-Isra ayat 54. Sesungguhnya Tuhan kamu itu lebih mengetahui tentang kamu. Dan disebutkan Allah Ta'ala itu ilmunya kekal, tidak berubah. Maksudnya Allah Ta'ala tidak akan terkena lupa. Tidak akan terkena lupa atau lalai. Itu adalah dibahaskan dalam ilmu akidah, kan. Dalam ayat surah Maryam ayat 63, wa makana rabbuka nasiya, dan tidaklah Tuhan kamu itu lupa. Maksudnya Allah Ta'ala ni ilmunya sentiasa tahu. Manusia ni yang jadi tak tahu sebab adanya penyakit lupa, kan. Kalau bukan sebab lupa, nescaya manusia pun tahu banyak perkara. Tapi itulah menunjukkan lemahnya manusia. Dan itulah menunjukkan hebatnya Allah Subhanahu Taala kerana tidak lupa. Dia dah memang tahu, kemudian tak lupa. Itulah menunjukkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebut dalam kitab, Imam Ghazali sebut Al-Alim, maksudnya zahir. Alim tu maksudnya apa? Yang menzahirkan. Kerana dia mengetahui, maka dia mampu menzahirkan. Menzahirkan apa yang tersimpan, menzahirkan apa yang tersorok, menzahirkan apa yang disembunyikan. Wa kamaluhu ayyuhitta bikulli syai'in ilman. Allah Ta'ala ini kesempurnaan pengetahuannya terhadap sesuatu meliputi seluruh arah. Allah Ta'ala itu mengetahui yang zahir dan mengetahui yang batin. Allah Ta'ala mengetahui yang halus dan mengetahui perkara yang besar. Allah Ta'ala mengetahui perkara yang awal, daripada awalnya. Allah Ta'ala mengetahui perkara yang di hujungnya. Allah Ta'ala mengetahui apa yang menyebabkan perkara itu berlaku, dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang bakal berlaku daripada perkara tersebut.
Allah Ta'ala tu pengetahuannya tidak ada penghujung. Itu maksudnya memang Allah Ta'ala ni pengetahuannya banyaklah kalau nak dinisbahkan kepada banyak. Kata para ulama, wahya la nihayatalaha. Dan ilmu Allah Ta'ala itu tidak ada penghujungnya. Maksudnya Allah Ta'ala ni pengetahuannya sempurna, kamal, sempurna. Jadi itu daripada sudut makna al-alim. Kemudian disebutkan bahagian daripada penghayatan kehambaan daripada al-alim ini, disebutkan hendaklah hamba itu apabila mengetahui Tuhannya yang Maha mengetahui, dia malu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar rasa malu. Kerana Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada pada dirinya. Dia cuba sorokkan kepada manusia apa yang dia rasa, ataupun apa yang terdetik dalam hatinya. Lalu dia bersenang-senang dengan perkara sedemikian? Tak boleh. Kerana walaupun manusia tidak mengetahui, tetap juga Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang ada dalam dirinya. Sebab tu kata para ulama, kalau kita nak memperbaiki diri kita, kita tak ambil perhatian apa yang manusia pandang kepada kita. Kerana manusia memandang kita dengan pandangan yang palsu. Maksudnya manusia memandang kita, kalau dia kata kita baik, dia tak tahu sisi yang kita sorokkan daripada yang kita zahirkan tu. Jadi kita kalau sekadar mengharapkan pandangan manusia, kita tak akan berubah menjadi yang terbaik, ataupun kita tak mampu, kita tak akan berubah cuba untuk menyempurnakan diri kita, kerana kita telah memadai dengan pandangan manusia kepada kita. Sedangkan pandangan mereka tu palsu. Maksudnya kalau mereka puji kita pun, pujian tu tak sempurna, kerana pujian tu masih lagi ada sisi-sisi yang mereka tidak tahu tentang diri kita. Jadi kalau kita tergantung saja kepada pandangan mereka, kita tidak akan bermajulah, tak akan maju. Jadi untuk ke arah menyempurnakan diri, kita terus kepada pandangan Allah kepada diri kita. Dan Allah tidak memandang kepada zahir pula. Kerana zahir yang kita zahirkan ni, kita sendiri pun tahu kadang-kadang kita zahirkan perkara yang kita bukan yang kita niatkan. Kita zahirkan perkara yang kita tidak nakkan. Kadang-kadang dalam hati kita terdetik nak kutuk seseorang, tapi mulut kita puji orang tu kan. Itu biasalah manusia kan. Jadi untuk mengelak daripada perkara itu berlaku, kita terus kepada memandang hati kita, kerana di situlah tempat pandang Allah terhadap diri kita. Dan Allah Ta'ala dalam ayat yang merujuk kepada memandang itu, bukan maksud memandang tapi mengetahui. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati kita. Maka malulah kita kalau kita zahirkan yang lain, tapi hati kita melakukan yang lain kan. Pada bicara mulut kita, kita mengagung-agungkan Allah, sedangkan dalam hati kita jauh sekali daripada itu. Itu keinsafan lah, itu muhasabah. Sebab tu disebutkan malulah kita ni. Bukan perkara tu buruk, cuma perkara tu tidak patutlah dilakukan kan. Tidak patut dilakukan. An yastahya min Allah haqqal haya. Kemudian disebutkan yang keduanya adalah, kalaulah manusia merasakan dia mengetahui walaupun banyak ilmunya, daripada ilmunya yang banyak tu, hendaklah dia tahu bahawa ilmunya itu hanya terbatas. Hanya terbatas. Kerana Allah Ta'ala lebih mengetahui. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Jadi kalau dia rasa tiba-tiba dia nak berbangga dengan apa yang dia ada, yang pertamanya dia tak boleh lah. Kerana apa yang dia ada itu terbatas. Dan apa yang dia ada itu pun kurniaan daripada Tuhan yang Maha mengetahui. Apa yang dia tahu bukan kerana dia memang tahu, tapi dia diberitahu oleh Allah Ta'ala. Ataupun dia dilorongkan untuk menjadi tahu. Dengan Allah Ta'ala beri taufik dia pergi mengaji. Jadi dengan ilmu yang dia ada, tak sepatutnya dia menjadikan itu punca dia berbangga diri dengan manusia lain. Kerana apa yang dia ada itu hanya kurniaan ataupun pinjaman. Yang mana Allah Ta'ala bagi ilmu itu bukan untuk dibanggakan kepada manusia, tapi untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu tujuan diberi ilmu. Dengan ilmu kita boleh mendekatkan diri kepada Allah. Itu pun tujuan. Itulah sebenarnya tujuan diberi ilmu, untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ruang berinteraksi dengan Allah Ta'ala tu bermula daripada ilmu. Sebab tu ibadah perlu didahului dengan ilmu. Tak boleh beribadah tanpa ilmu. Saya pernah dengar kuliah Syekh Fuad. Syekh Fuad kata Allah Ta'ala ini Maha mengetahui, dan dia ingin hambanya juga jadi seorang yang mengetahui, seorang alim. Kerana dia tidak mahu berinteraksi dengan orang yang tidak tahu. Maksudnya kalau diberi kesempatan mengaji, itu maksudnya Allah Ta'ala sedang menzahirkan, Allah Ta'ala ingin seseorang itu mendekatkan diri kepada
kepada dia. Kalau dia tidak diberi ilmu, maka takut-takut itu kerugian bagi dia, kerana Allah Ta'ala sedang menzahirkan Allah Ta'ala tidak mahu kepada dia kerana dia tidak mengaji. Sedangkan mengaji ni ataupun ilmu ni adalah warisan para nabi. Maksudnya Nabi mewariskan ilmu, maksudnya ilmu tu penting lah, kerana Nabi wariskan perkara yang penting kan. Jadi ilmu tu nak dibawa ke mana? Dibawa kepada interaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi hamba tak boleh rasa cukup dengan apa yang dia ada, dia terus perlu mengaji, menambahkan ilmu, kerana ilmu tu mendekatkan diri dia kepada Allah. Sebab tu di awal pengajian sentiasa para guru dia akan mengingatkan, perbaharui niat. Kenapa kita mengaji? Kita mengaji bukan untuk sekadar tahu, tapi kita mengaji untuk beramal kepada Tuhan yang memberitahu kita, yang maha alim, yang maha mengetahui, untuk kita beribadah kepada dia. Jadi tujuan ilmu tu untuk beribadah, maka orang yang mengaji dengan niat untuk menambah ilmu untuk beramal, akan dipermudahkan dia untuk beramal. Tapi kalau dia mengaji untuk tahu saja, itu akan jadi ujian bagi dia, kerana itu akan memberatkan dia daripada melakukan amal tersebut. Itu sebahagian daripada kata ulama. Kemudian bagi orang yang memiliki pengetahuan, hendaklah dia menginsafi bahawa apa yang dia tahu itu tidaklah kemuncak. Itu satu lagi daripada interaksi kepada nama Al-Alim. Apa yang dia tahu itu tidaklah menunjukkan itu adalah kemuncak segala pengetahuan. Apa yang dia tahu itu cuma mungkin sebahagian kecil saja. Maka dia perlu menginsafi pengetahuan itu, dengan tidak dia berbangga-bangga ataupun dia riak dengan apa yang dia tahu. Apa yang dia tahu itu cuma sebahagian kecil saja. Sebab tu kalau kita tengok tradisi ulama, makin banyak ilmu makin tawaduk kan, sebab dia memandang apa yang dia ada walaupun banyak tapi belum sempurna. Tapi kalau biasanya orang yang baru mengaji, itu ditulis dalam kitab-kitab pun, orang yang baru mengaji ni dia merasakan dia banyak tahu kerana dia baru tahu kan, dia baru tahu, dia rasa dia banyak tahulah, maka mulalah dia berbangga-bangga dengan orang lain. Itu ujian bagi diri dia. Perkara tu berlaku kerana ilmu yang dia belajar tu tidak dia halakan kepada beramal kepada Allah. Dia belajar untuk tahu. Maka bila dia rasa dia dah tahu, itu jadi ujian bagi diri dia. Sebenarnya makin banyak kita belajar, kita perlu pergi kepada sisi yang kedua dalam diri kita. Rupanya banyak yang kita tidak tahu. Itu dari sudut penghayatan pengetahuan kita terhadap Al-Alim. Dan disebutkan yang di sini yang sempat saya catat adalah disebabkan Al-Alim yang maha mengetahui, maha mengetahui tentang hambanya, maka apa sahaja yang berlaku kepada diri kita, halakanlah itu kepada Allah. Kesedihan kita, ataupun kekecewaan kita, atau kegembiraan kita, atau keseronokan kita, apa sahaja yang berlaku dalam diri kita, kita halakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Dia yang mengetahui. Terutamanya kesedihan lah, kekecewaan. Allah Ta'ala maha mengetahui yang kita ini lemah dan tidak bermaya, tidak ada kekuatan nak menjalani kehidupan. Sebab tu ada kesedihan dan kekecewaan. Tapi kesedihan dan kekecewaan tu bukan untuk kita tanggung seorang, kita tanggung bukan dengan orang lain juga, kerana orang lain pun tak mampu juga nak merawat kesedihan dia sendiri. Tapi kita pulangkan, kita halakan kepada Allah, kerana Dia mengetahui hakikat sebenar apa yang berlaku dalam diri kita. Maka orang yang mengetahui dia ada tempat untuk dia mengadu masalah dia tidak akan sedih dengan kesedihan dan kekecewaan yang kemuncak tu, kerana dia tahu ada yang boleh memujuk hati dia, dan itu akan menyebabkan dia bergembira dengan walaupun ada masalah. Kalau manusia saja, kepada manusia ada rasa begitu, manusia kepada Allah yang maha berkuasa lebih lagi lah. Sebab tu para ulama tu, masalah memang menyedihkan ataupun memang membuat kita rasa tertekan. Tapi disebabkan kita ada yang mengetahui keadaan kita, dia tidak akan terlalu terbeban dengan masalah tersebut. Anak bila baru mula kerja, rasa sakit, rasa tak selesa dengan kerja tu, rasa nak marah lah apa semua. Tapi tahu mak boleh dengar masalah dia jadi reda lah sekejap kan, jadi tenang. Itu kalau anak tu boleh lapang dengan mak, takkan hamba tak boleh lapang dengan Tuhan dia yang maha mengetahui keadaan dia. Jadi halakan apa yang berlaku dalam diri kita kepada Tuhan yang maha mengetahui tentang diri kita. Itu penutuplah daripada sisi kehambaan. Kemudian dari segi amal, di sini disebutkan antara kelebihan mengamalkan zikir Al-Alim, tahsilul ilmi wal ma'rifah, menambahkan ilmu dan
pengetahuan, ilmu dan makrifah, yakni dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan wa man dawama ala zikrihi, siapa yang melazimi zikir al-alim takallama bi'ilmin lam yakun ya'lamhu, akan diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mengamalkan zikir al-alim, Allah Taala akan beri ilham-ilham yang baik. Cuma ada penambahan sedikit, ilham yang baik ni datang daripada ilmu yang dia belajar sebelum ni lah. Kalau dia ingin mendapatkan ilham yang baik, perlu didahului dengan mengaji dulu supaya dia tahu batas ilmu yang baik dan tidak baik tu. Kan? Dia tak boleh terus mengharapkan ilham saja, boleh jadi sebab ilham pun ada juga daripada bisikan syaitan juga kan. Nanti dia tak dapat bezakan antara yang mana syariat, yang mana bukan syariat. Jadi perlu mengaji dulu, lalu dengan amalkan zikir ni Allah Taala akan tambahkan penghayatan, tambahkan praktikal ilmu tersebut. Kalau ditanya kepada Habib Ali Al-Hamid, pernah ditanya apa dimaksudkan ilmu laduni? Ilmu laduni maksudnya ilmu yang Allah Ta'ala tambah daripada apa yang kita dah mengaji. Maksudnya, waktu kita mengaji satu perkara, Allah Ta'ala fahamkan kita beberapa aspek. Ilmu tu jadi, dia punya praktikal jadi meluas. Dia punya pengamalan dia, cara kita mempraktikkan ilmu tu jadi bertambah. Itulah ilmu laduninya. Ilmu yang boleh diamalkan dalam pelbagai aspek. Itu daripada contoh ilham yang Allah Ta'ala bagi daripada mengamalkan zikir alim sebagaimana yang disebutkan oleh ulama. Barang siapa yang disebutkan juga, siapa yang ada kekaburan dalam memahami pelajaran, bolehlah dia berzikir dengan al-alim ataupun ya alim, ya alim, ya alim. InsyaAllah Allah Ta'ala akan buka ataupun menghalakan dia kepada merungkai permasalahan tersebut, sama ada dipermudahkan dia untuk berjumpa dengan guru dia ataupun dia bertemu dengan rujukan-rujukan yang boleh membantu dia untuk memahami ayat-ayat tersebut. Wallahu alam. Sekadar itu untuk hari ini daripada menyebutkan nama Al-Alim. InsyaAllah esok kita akan sebutkan dua nama Allah yang dibahaskan secara sekali daripada Al-Muzdawajah, Al-Asma' Al-Muzdawajah. Nama yang dibahaskan diiringkan sekali iaitu Al-Qabid dan Al-Basit. Ulama akan bahaskan dua nama ni sekali. Ada rahsia dia kenapa dibahaskan sekali. InsyaAllah esok kita akan bahaskan. Wallahu alam. Sekadar itu perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa esok. Mana salah silap saya minta maaf. Panjang umur jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.